Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya adalah Aminul Hakim bin Saidi dan saya akan membentang mengenai asal-usul perkataan orang asli di Malaysia. Orang asli merupakan perkataan generik bahasa Melayu yang digunakan untuk merujuk kepada orang asal yang hidup menduduki tanah Semenanjung Malaysia dari awal lagi. Secara rasminya, terdapat sekurang-kurangnya 18 suku kaum etnik orang asli di Semenanjung Tanah Melayu. Mereka dikategorikan kepada 3 kumpulan berbeza yang berdasarkan genetik dan juga asal-usul suku kaum mereka. 3 kumpulan tersebut adalah kumpulan Semang atau Negrito, kumpulan Senoy dan juga kumpulan Melayu Toto. Kumpulan orang asli tersebut terdapat di kawasan-kawasan yang berbeza, di mana kumpulan Semang atau Negrito bertempat di kawasan utara Semenanjung, kumpulan Senoy di bahagian tengah seperti di Perak, Pahang dan Selangor, dan kumpulan Melayu Proto di bahagian selatan Semenanjung seperti di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Kumpulan-kumpulan tersebut mendapati suku kaum yang berbeza, seperti kumpulan Semang atau Negrito terdiri dari suku kaum etnik Kensiu, Kintak, Jahai, Mendrik, Atek dan juga Lanok. Kumpulan Senoy terdiri dari suku kaum Peniam, Semai, Jahut, Cik Wong, Semak Bumi, Semak Beri dan juga Mah Beri. Dan kumpulan Proto Melayu terdiri daripada suku kaum etnik Temuan, Jakun, Semelai, orang Kuala, orang Seletar dan juga orang Kanak. Dari segi asal-usul kaum kumpulan Semang atau Negrito memang telah menetap di tanah Semenanjung dari zaman azali. Mereka tidak berpindah dari kawasan-kawasan lain luar dari Semenanjung Malaysia. Bagi kaum-kaum kumpulan Senoy dan juga Proto Melayu, ia juga benar, tetapi terdapat suku kaum etnik yang pada awalnya berpindah dari kawasan lain. Kaum etnik Mahmeri dari kumpulan Senoy pada awalnya dipercayai berhijrah dari pulau-pulau selatan Johor melarikan diri dari musuh. Dalam kumpulan Proto Melayu pula terdapat 2 suku kaum yang asalnya bukan dari kawasan Semenanjung Malaysia atau Semenanjung Tanah Melayu. Suku kaum yang pertama adalah orang Kuala yang dipercayai berasal dari Kepulauan Riau Lingga dan kawasan pantai Sumatera, Indonesia. Suku kaum kedua adalah suku kaum Jakun yang dipercayai berasal dari Yunan. Ini menunjuk bahawa terdapat beberapa suku kaum yang berasal dari kawasan luar tanah Semenanjung. Walau bagaimanapun, mereka merupakan suku kaum etnik yang sekarang dianggap sebagai sebahagian daripada tanah Malaysia dan tiada masalah dari situ. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum, nama saya Hafizah binti Zainal Abidin dan saya akan menerangkan adat resam dan budaya yang masih digunakan pada abad ini. Negara kita kaya dengan adat resam dan budaya yang berbeza. Seperti masyarakat, orang asli juga mempunyai adat resam dan budaya yang Contohnya, mereka mengamalkan adat perkahwinan sehingga kini. Biasanya, teruna yang telah mencapai umurnya mula mencari pasangan hidup. Kelazimannya, penyatuan mereka sama ada pilihan keluarga ataupun pilihan sendiri. Penyatuan ini dilakukan mengikut proses adat istiadat yang telah ditetapkan seperti berikut.
melalui proses merisik. Setelah kedua-dua pihak setuju berkahwin, mereka akan dipertemukan dalam satu sepakatan antara pihak lelaki dan pihak perempuan. Kemudian menghantar alat meminang untuk pihak perempuan. Seterusnya, ketika masih dalam alam bertunang, pihak lelaki dikenakan tanggung nafkah pihak perempuan mengikut syarat yang ditetapkan melalui proses pertunangan. Pihak lelaki harus menyediakan alat-alat berikut kepada bakal pengantin perempuan untuk digunakan pada hari perkahwinan. Akhir sekali, sebelum bersanding, kedua-dua pengantin perlu dikenakan adat-adat seperti berikut. Contohnya, berinai di rumah masing-masing, dimandikan limau dan lain-lain. Kedua-dua pengantin akan dihiasi pakaian yang cantik. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Kairunisa dan saya akan menghuraikan mengenai suku kaum dan juga kepercayaan orang asli di Malaysia. Secara amnya, di Malaysia wujudnya 3 kelompok terbesar orang asli, iaitu orang Senoi, orang Negrito dan juga orang Melayu Proto. Bagi orang Senoi merupakan kumpulan terbesar di antara 3 kelompok, dan manakala orang Negrito merupakan kumpulan terkecil di Malaysia. Bagi setiap kumpulan ini dipecahkan pula kepada 6 suku kaum yang bagi setiap kategori kumpulan yang lebih kecil mengikut pecahan kumpulan ataupun corak hidup yang mereka amalkan. Corak kehidupan yang mereka amalkan ini mengikut lokasi di mana mereka menetap, sama ada di hutan, di tepi sungai ataupun di pinggir lautan. Bagi suku kaum Negrito, orang asli Negrito terdiri daripada kumpulan etnik Kensiu, Kintak, Lanoh, Jahai, Mendrik dan juga Batik. Mereka mendiami kawasan di sekitar Banjaran Ketiawangsa yang berpusat kebanyakannya di sebelah utara Semenanjung, iaitu di bahagian Kedah, Kelantan, Pahang dan Terengganu. Bagi orang-orang Senoi pula, orang Senoi ini mendiami lereng Titiwangsa, iaitu di pedalaman negeri Perak, Kelantan dan juga Pahang. Dan terdapat 6 suku kaum di dalam rumpun Cewang, suku kaum Cewang, suku kaum Mahmeri, Jahud, Semak Beri, Semai dan juga suku kaum Temiang. Bagi kumpulan Melayu Proto pula, kumpulan kaum orang asli Melayu Proto ini terdiri daripada suku kaum Temuan, Semelai, Jakun, orang Kanak, orang Kuala dan juga orang Seletar. Pada awalnya mereka tinggal di kawasan pantai Kuala ataupun kawasan-kawasan yang lembah. So kini mereka telah memiliki kawasan perkampungan mereka sendiri. Pada masa kini, orang asli masih lagi menganut fahaman animisme yang mempercayai bahawa semua ataupun setiap benda dan makhluk mempunyai ruhnya yang tersendiri. Dan dalam kalangan orang asli ini mempunyai seorang yang terkemuka dalam hal-hal adat istiadat
dan juga keagamaan. Ianya dikenali sebagai pawang ataupun bomo. Bagi orang asli, mereka percaya bahawa Tok Batin ni dapat memainkan peranan sebagai pawang. Pawang ni adalah seorang orang tua yang berilmu, yang ada ilmu, dan dia juga dapat menentukan tarikh perayaan yang mereka akan sambut di kampung. Mengetahui upacara ancak. Upacara ancak ni akan memberi makanan kepada penjaga tanah, dan pawang ini haruslah diwarisi dan juga dia ada keistimewaan dalam diri dia selain daripada halak. Halak juga salah satu panggilan nama bomo juga. Mereka mempercayai bahawa di muka bumi ini terdapat banyak Tuhan yang Maha Kuasa. So, di antara Tuhan-Tuhan tersebut ialah Tuhan atas dan juga Tuhan bawah, di mana kedua-duanya mempunyai kuasa yang berbeza. Tuhan atas berkuasa terhadap wujudan bumi dan kemusnahan, iaitu kiamatlah, serta menjadi ketua kepada roh-roh yang wujud di alam semesta. Tuhan bawah pula dia bertanggungjawab terhadap benda-benda hidup dan menghukum seseorang yang melakukan kesalahan. Walau bagaimanapun, mereka tetap mempercayai bahawa wujudnya Tuhan yang satu dan mempunyai kuasa yang paling tinggi sebagai pencipta sesuatu yang ada dalam ini. Dan bagi Tuhan bawah, ianya dipanggil Nyenang. Nyenang ni adalah Tuhan bawah lah, dan Nyenang ni mereka boleh mohon untuk kebaikan semua kepada Tuhan Nyenang. Seterusnya, saya akan menceritakan serba sedikit mengenai pakaian, makanan dan juga alatan muzik bagi kaum masyarakat Senoi orang asli di Malaysia. Saya memilih kaum Senoi kerana kaum tersebut merupakan masyarakat yang paling ramai populasinya hingga kini. Serba sedikit mengenai latar belakang kumpulan kaum asli Senoi di mana mereka mendiami kawasan lereng Banjaran Titiwangsa serta juga di sebelah pantai negeri Selangor. Antara salah satu rumpun bangsanya adalah suku kaum Semai. Kumpulan kaum orang asli Senoi ini juga merangkumi kawasan di pedalaman negeri Perak, Kelantan, Pahang dan juga Terengganu. Dan kita dapat lihat suku kaum Semai ini juga lebih didapati di negeri Perak dan juga Pahang. Suku kaum Semai ini hidup dalam keadaan bermasyarakat di mana kebiasaannya sesebuah kampung mempunyai 60 hingga 300 orang penduduk dan juga diketuai oleh golongan yang berpengaruh seperti bomoh dan ketua adat yang dilantik oleh pengulu ataupun Tok Batin. Pada suatu ketika dahulu, kehidupan suku kaum Semai adalah sama seperti orang asli lain di negara ini, iaitu kehidupan mereka secara nomad. Mereka berpindah dari satu tempat ke satu tempat di dalam hutan adalah kerana mereka ingin mencari tempat baru untuk bercucuk tanam atau akibat kematian, gangguan luar, hidupan liar dan juga wabak penyakit. Secara tradisinya di sini, mereka hidup dalam keadaan antara 10 hingga 50 orang. Selain daripada itu, mereka juga mempunyai pakaian dari kaum mereka sendiri di mana ia amat unik dipandang. Berikut adalah contoh pakaian bagi orang asli kaum Semai. Saya akan menerangkan secara umumnya serba sedikit mengenai alatan muzik tradisional bagi masyarakat orang asli di Malaysia. Gambar yang pertama merupakan rebab di mana ia diperbuat dari tempurung kelapa dan disalut bersama dengan kulit ikan buntal. Rebab sering digunakan apabila terdapat upacara keramaian masyarakat Semelai. Gambar yang berikutnya ialah centong buluh di mana alatan ini hanya akan dimainkan oleh kaum wanita dalam upacara sewang. Centong buluh ini juga mempunyai dua saiz yang berbeza dan centong juga akan diketuk pada satu kayu yang agak besar. Seterusnya, alatan muzik biola yang hanya akan dimainkan oleh dua suku kaum sahaja iaitu kaum Melayu asli dan juga kaum Senoi. Biola tersebut diperbuat daripada pokok nangka. Selain itu, seruling juga antara alatan muzik yang dimainkan oleh kaum lelaki sahaja. Seruling perlu dimainkan menggunakan mulut. Pensol juga seakan bentuk seruling, ianya hanya dimainkan oleh masyarakat kaum Senoi.
Ia akan dimainkan menggunakan hidung di mana si pemain akan menyumbatkan sebelah hidungnya dengan daun ataupun secebis kain, manakala yang lagi sebelahnya digunakan untuk meniup pensol. Berikut adalah contoh bagi alatan muzik tradisional bagi masyarakat kaum orang asli di Malaysia. Seterusnya, tanpa membuang masa, saya akan menceritakan serba sedikit mengenai makanan tradisional bagi kaum masyarakat orang asli di Malaysia. Saya memilih masyarakat kaum orang asli Semai di mana makanan tradisional mereka adalah ubi kayu bakar. Ubi kayu tersebut pada mulanya akan dibakar dengan menggunakan kayu api sehingga ia sesuai untuk dimakan. Kebiasaannya, ubi kayu bakar juga akan dimakan bersama cicahan di mana ikan bilis, cili padi dan juga serai yang akan ditumbuk halus. Berikut adalah contoh hidangan bagi ubi kayu bakar bersama cicahan ikan bilis. Sekian sahaja ulasan dari saya mengenai masyarakat kaum orang asli di Malaysia. Terima kasih.